Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kita sambung lagi tajuk PDPR kita. Jadi kita masuk bab yang akhir dah pada hari ini, iaitu bab 10, pemasyuran kemerdekaan. Okey, tajuk pertama yang akan kita belajar ialah tajuk 10.1, iaitu pengertian kemerdekaan. Apa maksud kemerdekaan? Jadi yang pertamanya, kemerdekaan negara kita ni pada 31 Ogos tahun 1957, iaitu bersamaan dengan 5 Safar tahun 1377 Hijrah, adalah satu peristiwa yang penuh pengertian bagi negara kita. Kemerdekaan bererti negara kita bebas daripada cengkaman kuasa asing. Maknanya kita bebaslah. Kuasa asing tak ada dalam negara kita, sebab kita dijajah terlalu lama, 440 tahun, bermula dengan kejatuhan Melaka tahun 1511 dan sehinggalah kita mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. Kuasa barat bersilih ganti, termasuklah dengan kuasa Jepun. Jadi kemerdekaan membolehkan kita bebas menentukan pemerintahan dan hala tuju negara kita lah. Jadi semua orang nak merdeka kan, nak bebas daripada cengkaman kuasa asing. Kalau kita boleh bayangkan macam mana keadaan negara kita semasa berada di bawah kuasa penjajah, bukan kuasa kita sendirilah. Okey, yang keduanya, takrif kemerdekaan. Apakah yang dimaksudkan dengan takrif kemerdekaan? Okey, mengikut Kamus Dewan, kemerdekaan ialah kebebasan daripada penjajah, kurungan ataupun naungan. Okey, itu masuk dari segi yang bahasalah. Kemudian yang keduanya, negara merdeka merujuk kepada negara berdaulat yang mempunyai kuasa tertinggi. Beberapa orang tokoh telah memberikan takrif kemerdekaan masing-masing. Jadi lepas ni kita akan tengoklah tokoh-tokoh tersebut yang telah memberikan penakrifan terhadap maksud kemerdekaan yang sebenar-benarnya. Okey, tokoh yang pertama ni, pelajar boleh tengok gambar tu di sebelah tu. Tu tokoh lah, iaitu Syed Jamal Al-Din Al-Afghani, tokoh gerakan Pan-Islamisme Mesir lah, yang membawa semangat Islam di seluruh dunia lah. Okey, mengikut Syed ni kata, perjuangan bagi menghadapi penjajahan hendaklah disertai semangat kebangsaan, jinsiyah, kena ada semangat kebangsaan ataupun nasionalisme lah, nasional, dan cinta akan tanah air yang merdeka dan wataniyah. Kemudian rakyat perlu membebaskan diri daripada pencerobohan pihak luar dengan bersatu padu bagi mempertahankan maruah diri bangsa, agama dan negara. Okey, itu mengikut pendapat Syed Jamal Al-Din Al-Afghani, tokoh Pan-Islamisme lah. Okey, yang keduanya, Rashid Rida. Tokoh yang kedua ialah Rashid Rida, iaitu tokoh gerakan Pan-Islamisme juga di Mesir. Okey, mengikut Rashid ni kata, kedaulatan dan kekuatan sesebuah negara adalah untuk membebaskan diri daripada penjajahan barat. Kedaulatan sesebuah negara adalah dengan menghidupkan sistem khalifah dan menghapuskan ikatan perkauman. Okey, itu mengikut kata dia lah, kata Rashid Rida tadi. Dia nak wujudkan sebuah negara yang berbentuk mempunyai khalifah, sama seperti zaman Khalifah Khulafa Ar-Rashidin dulu. Tak? Lepas orang khalifah kan, nak ikut waktu lah sistem kekhalifatan, kekhalifat. Okey, tokoh seterusnya kita tengok pula tokoh yang ketiga, iaitu tokoh Mahatma Gandhi, tokoh India, pejuang kemerdekaan di negara India. Gandhi, apa yang Gandhi kata tentang kemerdekaan? Okey, mengikut Gandhi, kemerdekaan perlu merangkumi politik, ekonomi dan moral. Setiap negara menguruskan negara, berhak untuk menguruskan negaranya sendiri, walaupun sukar, supaya setiap
komuniti dia tu hidup dalam keadaan yang harmoni. Beliau memperjuangkan kebebasan rakyat India daripada belenggu kemiskinan dan penindasan kasta. Di India ni dia ada sistem kasta kan. Kasta bawah dengan kasta atas tu tak samalah. Itu mengikut kasta. Jadi Mahatma Gandhi ni berjuang untuk membebaskan rakyat India daripada belenggu kemiskinan, penindasan kasta lah. Okey, kemudian tokoh yang keempat iaitu Nelson lah. Pelajar pernah dengar nama ni Nelson Rolihlahla Mandela. Nelson Mandela lah. Yang popular yang orang selalu sebut lah. Tokoh perjuangan kemanusiaan yang membebaskan rakyat Afrika Selatan daripada dasar apartheid. Dasar apartheid ni ialah dasar yang anak tiri kaum kulit hitam. Maknanya kaum kulit hitam tu dianaktirikan di Afrika Selatan. Walaupun negara dia tu kebanyakan penduduknya ialah berkulit hitam, tapi dijajah oleh bangsa kulit putih yang menyebabkan dulu pernah Sukan Commonwealth di negara kita dulu pesertanya kebanyakannya kaum kulit putih walaupun negara Afrika Selatan. Maknanya dia menjalankan dasar apartheid dan Malaysia mengutuk sekeras-kerasnya lah dasar apartheid yang diamalkan oleh Afrika lah. Okey, mengikut Nelson Mandela ni, kebebasan bukan hanya satu pertempuran untuk melawan satu kumpulan atau warna kulit, tetapi satu pertempuran terhadap sebuah sistem yang menindas. Maknanya sini kita lawan penindasan lah sini. Kebebasan boleh dicapai melalui politik bebas daripada perhambaan, kemiskinan dan penderitaan. Seluruh rakyat perlu bersatu dalam satu negara menuju masa depan. Itu pendapat Nelson Mandela lah. Jadi pelajar kena ingatlah pendapat dia tu. Kemudian tokoh seterusnya ialah tokoh kita tengok negara jiran kita, iaitu Soekarno lah, Presiden Indonesia, juga pejuang nasionalis lah. Bagi Soekarno ni kemerdekaan bererti bebas selama-lamanya. Jadi kita bebas. Kemerdekaan merangkumi kebebasan untuk kita berfikir, bertindak daripada politik, penindasan dan rejim autokratik. Rakyat yang dijajah akan menganggap hilangnya dominasi asing sebagai satu pembebasan. Kemerdekaan akan membentuk masyarakat baru yang demokratik tanpa kelas dan kasta. Maksudnya kita tu kena merdeka lah, capai kemerdekaan, bebas untuk selama-lamanya selepas kita mencapai kemerdekaan. Macam negara kita sekarang ni kita dah merdeka kan, jadi kita bebas lah negara kita. Tapi kebebasan tu tidak sepenuhnya lah. Bukan kita boleh bebas merompok bank dan sebagainya lah. Bebas erti kata kita hidup secara aman dan damai untuk memajukan negara kita lah. Okey, kemudian yang seterusnya kita tengok pula tokoh negara kita, iaitu Tengku Abdul Rahman, Perdana Menteri Malaysia yang pertama. Jadi Tengku kata kemerdekaan ibarat tempat perhentian dalam perjalanan yang jauh bagi mewujudkan sebuah negara baru yang berdaulat. Itu kemerdekaan lah bagi dia, bagi Tengku ni. Kita nak bentuk sebuah negara yang berdaulat, memerlukan perjalanan masa yang sangat jauh. Rakyat perlu berkhidmat untuk negara yang baru, berusaha dengan tenaga dan fikiran bagi mencipta suatu bangsa baru dengan cita-cita keadilan dan kebebasan. Jadi kita ni perlulah berkhidmat untuk negara kita lah. Kita buat apa saja demi untuk negara kita, agar negara kita ni terus bebas dan mewujudkan sebuah negara yang kata cita-citanya adil dan kebebasan. Okey, itu pendapat Tengku Abdul Rahman lah, Perdana Menteri kita yang pertama yang mendapatkan kemerdekaan bagi negara kita. Jadi dia tahulah apa maksud merdeka tu. Sebab masa dia tu memang nak merdeka. Dan berbagai-bagai usaha telah dijalankan oleh Tengku sehingga negara kita mencapai kemerdekaan tanpa peperangan. Okey, tokoh-tokoh lain seterusnya ialah Tun Temenggung Jugah Anak Bering, seorang pemimpin daripada Parti Pesaka. Mengikut Tun Temenggung ni, melalui kemerdekaan, keselamatan negeri akan terjamin dan menjadi lebih kuat. Dengan kemerdekaan, kita dapat mengatasi ancaman
komunis. Mungkin masa tu komunis kuat, masa zaman Tok Temunggus ni maknanya dia nak mengatasi masalah ancaman komunis. Jadi dia merdeka pun bila dia masuk Sabah dan Sarawak ni menyertai Malaysia pada tahun 19 September tahun 1993 lah. Kemudian tokoh seterusnya Tun Fuad Stephen, bekas Ketua Menteri Sabah yang pertama, melalui kemerdekaan, keselamatan sosial Borneo Utara dan penduduk pribumi serta generasi selepasnya akan lebih terjamin lah. Generasi seterusnya, generasi yang telah mencapai kemerdekaan itu adalah lebih terjamin bila kita mencapai kemerdekaan. Okey, pendapat seterusnya ialah pendapat daripada Tun Dr. Ismail Mahathir Mohamad lah, bekas Perdana Menteri kita juga. Merdeka bukan sekadar bebas daripada cengkaman kuasa dan minda penjajah. Merdeka juga bermaksud menghayati semangat jiwa merdeka dengan menyayangi negara sepenuh hati dan sanggup berkorban untuk negara. Itu kemerdekaan mengikut Dr. Mahathir Mohamad, sebab dia hidup di zaman merdeka dah. Jadi masa tu kita tak perlu dah nak cari kemerdekaan negara kita. Jadi kita kena hayati semangat jiwa yang merdeka tadi. Kita kena sayang negara kita dan kita kena sanggup berkorban untuk negara kita lah. Apa sahaja yang kita lakukan demi negara kita. Jangan kita kita tak sayang kepada negara kita. Kita biarkan rakyat negara kita hidup dalam keadaan menderita. Kita saling membantu. Itu pendapat tokoh-tokoh berkaitan kemerdekaan negara kita lah. Okey, kesimpulan tajuk kita hari ini, kemerdekaan merupakan sebuah kebebasan, sesuatu kebebasan dan hak rakyat untuk menentukan sendiri bentuk dan hala tuju negara daripada pengaruh kuasa luar lah. Kemudian kemerdekaan adalah sesuatu yang amat berharga dan perlu penghayatan terhadap pengertian kemerdekaan yang sebenarnya agar rakyat dapat mengenali sejarah negara kita. Ia sangat penting kerana untuk kita mengukuhkan sifat jati diri, terutamanya untuk mengisi kemerdekaan tersebut. Jadi apa yang perlu kita isilah dalam kemerdekaan saja. Kalau dapat kemerdekaan pun tak buat gapo benda, tak buat gapo satu, maka tak ada guna jugalah arti kemerdekaan tadilah. Okey, seterusnya kita jawab soalan objektif pula dah. Soalan yang tiap jamu tu kenal gambar itu ialah Mahatma Gandhi. Tokoh tersebut memperjuangkan kemerdekaan India. Apakah sumbangan tokoh tersebut terhadap negaranya? Jadi cikgu letak dah jawapan tu ialah A, perjuangan pembebasan rakyat dari penindasan kasta. Tadi dia cerita tu jawapan dia. Ni fakta di bawah ni. Cikgu letak selalu fakta. Jadi kalau pelajar boleh buat, suruh cikgu buat ni, siap dengan fakta sekali, maka peluang pelajar untuk betul banyak soalan objektif tu lebih tinggilah. Sebab pelajar ni belajar walaupun sikit-sikit tak apa, tapi kita ada fakta dia. Fakta beliau memperjuangkan pembebasan rakyat India daripada belenggu kemiskinan dan penindasan kasta. Itu fakta yang cikgu ambil dalam buku teks. Jadi berkaitan kenalah dengan soalan tu. Jawapan dia ialah A lah. Kemudian kita cuba jawab soalan nombor 1 ni, tajuk 10.1, pengertian kemerdekaan. Okey, apakah maksud kemerdekaan mengikut Kamus Dewan? Jawapan dia B lah, bebas dari penjajahan ataupun naungan. Kemudian yang kedua, soalan 2, apakah pengertian kemerdekaan menurut Tunku Abdul Rahman, Perdana Menteri Malaysia yang pertama, buku teks muka surat 236. Jadi jawapan dia ialah C lah, mewujudkan sebuah negara yang berdaulat. Itu jawapan soalan objektif. Jadi pelajar cuba buatlah soalan ni di dalam buku latihan supaya lain kali boleh ingat. Nak pering pun boleh juga, tak ada masalah. Kalau tulis pun perlu soalan je. Okay, banyak pun setajuk dah. Objektif 2 soalan, 3 soalan sahaja tulis di bawah nota tadi. Okey, kemudian kita jawab pula soalan tu lah. Soalan tu kertas 2, tajuk 10.1. Itu soalan pertamanya, pemimpin berikut berpendapat melalui kemerdekaan, keselamatan sosial Borneo Utara dan penduduk peribumi serta generasi selepasnya akan lebih terjamin lah. Okey, soalan yang ada nombor ni, pelajar
Tak perlu buat dalam bentuk esei ya. Hanya ambil isi letak saja. Ambil isi dan letak saja sebagai jawapan dia lah. Mudah soalan gini ya. Okey, soalan B pula, kemerdekaan memberikan hak untuk rakyat menentukan sesuatu bentuk dan hala tuju negara tanpa pengaruh kuasa luar berikan pada pandangan anda. Jadi jawapan awak tulislah pada pandangan saya, ambil isi dia ni, ambil soalan dia ni, stamp dia ni. Pada pendapat saya, kemerdekaan memberikan hak untuk rakyat menentukan sendiri bentuk dan hala tuju negara tanpa pengaruh luar. Kerana ambil F1 ni lah, ambil F1 tadi. Apa F1 tu ya? Tulis situ ya. Kemudian sambung ayat kedua tu guna selain itu pendapat saya seterusnya ialah kemerdekaan memberikan hak untuk rakyat menentukan sendiri ya bentuk dan hala tuju negara tanpa pengaruh daripada luar. Jadi pelajar ambil F2 pula. Ambil F2 kemudian sambung ayat dengan huraian H1, H3 ni boleh juga lah, mana-mana lah. Asalkan ada isi, buat dalam bentuk esei dah. Jangan buat dalam bentuk point ya, salah. Tak benar terus tulis jawapan pun salah juga. Buat dash gitu pun salah juga. Buat anak panuh pun tak boleh ya. Kena ada depan ni, kena ada. Pada pendapat saya ni wajib ada lah. Isi dia ni wajib ada setiap jawapan dia tu. Kemudian selain itu seterusnya lah. Okey, soalan C pula. Biasanya soalan C ni soalan kebat lah. Okey, penghayatan terhadap erti kemerdekaan menuntut rakyat menyayangi negara sepenuh hati dan sanggup berkorban untuk negara. Jadi awak ambil isilah penghayatan terhadap erti kemerdekaan menuntut rakyat menyayangi negara sepenuh hati dan sanggup berkorban untuk negara kerana ambil F1. Ambil F1 kemudian selain itu penghayatan terhadap erti kemerdekaan menuntut rakyat menyayangi negara sepenuh hatinya dan sanggup berkorban untuk negara. Ambil F2. Ambil F2. Kemudian untuk isi ketiga, penghayatan terhadap erti kemerdekaan untuk negara sepenuh hati sanggup berkorban untuk negara. Ambil F3. Isi kan, jadi ambil F4 lah. Akhir sekali, penghayatan terhadap erti kemerdekaan menuntut rakyat menyayangi negara sepenuh hati dan sanggup berkorban untuk negara. Ambil F4. Guna akhir sekali. Mana 4 ayat, 4 isi tadi boleh 4 markah penuh dah. Nak pergi pelajar nak pergi markah isi lebih lagi pun boleh. Jadi cikgu harap selesailah kita untuk tajuk 10.1 iaitu pengertian kemerdekaan. Jadi cikgu harap pelajar boleh seterusnya belajarlah. Belajar molek, teruskan belajar, jangan mudah patah semangat. Sebab orang lain belajar, kita kena teruskan belajar. Rugi kalau kita tak belajar. Kita kena teruskan belajar. Orang lain semua belajar. Kita kalau tak belajar rugilah. Sebab result kita akan rendah, result orang lain akan tinggi ya. Nanti kita sambung lagi dengan tajuk 10.2. Okey, sekian. Terima kasih ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.